Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di tahun baru. Bukan pengajian baru ya. Pengajian lama. Tapi di tahun baru, tahun 2021. Dan Alhamdulillah setelah kita bercuti selama 3 minggu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang kepada kita untuk menyambung kembali pengajian kita pada malam ini. Dan sebagaimana biasanya, pengajian kita yang lepas masih lagi pada topik yang sama, perbincangan yang sama, iaitu tentang benteng ghaib menjaga lisan. Lama ya tajuk ni, daripada tahun lepas masuk ke tahun baru tak habis-habis. Okay, tak apalah, sabar ya, kita bincang satu persatu. Mudah-mudahan setiap apa yang kita bincangkan, walaupun ianya ringkas, dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan menjaga lisan. Baik, kita nak menjaga lisan daripada apa pada malam ini? Malam ini kita akan bincangkan satu perbincangan tentang adu domba. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil sebagai namimah. Ya, jaga lisan dari adu domba, yang mana berada di halaman 443. Kita akan mulakan perbincangan ini dari muka surat 443 di poin kita yang ke-17. Okay, poin kita yang ke-17 bertajuk menjaga lisan dari mengadu domba, atau di situ ya diletakkan dalam bracket tu, dalam kurungan, menghambur fitnah. Baik, kita baca sedikit di situ. Mengadu domba adalah mengutip dan mengibarkan perkataan di tengah-tengah manusia. Di sini dia jelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan mengadu domba. Maka dia jelaskan kepada kita begini. Bila kita mengadu domba, maknanya kita mengutip. Mengutip tu maksudnya kita pergi daripada satu orang ke satu orang, kita dengar pelbagai macam cerita yang mereka ceritakan kepada kita. Lalu apa kita buat? Kita sebarkan perkataan itu. Ya, kita sebarkan perkataan itu. Yang mana belum tentu benar apa yang orang-orang tersebut ceritakan kepada kita. Tapi kita sebarkan apa yang mereka sebutkan di tengah-tengah manusia. Kita viralkanlah, kita tularkan apa yang disebutkan itu, dengan tujuan untuk membuat kerosakan, untuk memecah belahkan masyarakat, ya, untuk memisahkan antara dua orang yang sedang berkasih sayang contohnya, ataupun untuk memudaratkan hubungan persaudaraan antara sesiapa sahaja yang kita kenali. Jadi itu adalah perbuatan namimah, mengadu domba. Dan hal ini ada diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Ya, di dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah sebutkan dalam surah Al-Qalam pada ayat 10 hingga ke ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Di dalam surah Al-Qalam ayat 10 hingga 11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ayat ini ada dalam kitab kita ya jemaah. Okey, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazim masya'in binamim. Dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah
lagi yang hina pendapatnya dan amalannya. Jadi ada orang kadang-kala mereka ini suka bersumpah. Kata, ya betul, aku cakap benda yang betul. Sumpah, lillah. Macam tu kan. Tapi belum tentu apa yang dia sumpah tu adalah perkara yang betul. Kerana apa? Pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, silap tekan button. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan begini. Hammazim masya'in binamim. Orang yang suka bersumpah itu, apa lagi yang dia suka? Dia suka mencaci, lagi suka menyebarkan fitnah, hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Ni bahaya. Ya, bahaya. Orang yang suka mengadu domba. Orang yang begini, dia boleh bersumpah dan dia suka mencaci maki, kemudian dia sebarkan fitnah di kalangan masyarakat supaya ada mudaratnya kepada mereka. Ada orang penyakit begini. Saya tak nafikan. Ya, jemaah ada yang orang berpenyakit yang begini. Jadi antara cara untuk kita jaga lisan kita ini, ya, ialah dengan tidak melibatkan diri pada perbuatan yang begini. Kerana jangan lupa, syaitan suka orang ataupun masyarakat yang berpecah belah, bermusuhan, berbunuhan, benci antara satu dan yang lain. Jadi kalau ada yang melakukan perbuatan namimah ini ataupun mengadu domba, ia adalah perbuatan yang disukai atau dicintai oleh syaitan. Jadi kita nak benteng diri kita kan daripada syaitan itu tadi. Antaranya ialah dengan jaga lisan kita. Bagaimana? Antaranya ialah dengan tidak memiliki sifat, dengan tidak bersikap. Dengan sikap apa? Adu domba itu tadi. Kerana Allah sudah ingatkan kepada kita. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Qalam pada ayat yang ke-10 hingga ke-11 itu tadi. Dan Nabi SAW ada bertanya kepada para sahabat. Nabi jelaskan tentang adu domba itu bagaimana. Jadi di sini apa kata Nabi SAW? Hadis ini adalah riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud yang mana beliau menyebutkan begini. Hadis ini tidak ada dalam kitab kita ya, mungkin dapat disalin di buku nota ataupun dalam buku itulah. Mungkin kalau kita ada sticky notes boleh letakkan hadis ini sebagai hadis yang menguatkan lagi perbincangan. Baik, jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah ibn Mas'ud beliau berkata, Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbi'ukum mal'adhu. Nabi tanya, tidakkah aku memberitahukan kepada kalian tentang apakah itu al-adhu? Ya, jadi di sini Nabi sebut tentang perkataan satu istilah yang Nabi gunakan al-adhu. Jadi Nabi jelaskan al-adhu itu apa? Iaitu hiyan namimatul qalatu bainan nas. Ia adalah adu domba, ucapan tersebar luas di kalangan orang ramai. Tu ucapan-ucapan yang tidak baik lah ya, yang tersebar luas untuk memudaratkan, untuk merosakkan, untuk memecah belahkan di kalangan orang ramai. Jadi Nabi kata ia adalah al-adhu. Dan di situ ada juga di kalangan para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis ini, mereka menyatakan bahawa namimah itu adu domba, ia adalah lebih dahsyat daripada sihir. Lebih dahsyat daripada sihir. Kenapa? Kalau sihir, kebiasaannya ia mengambil masa yang lama untuk memusnahkan, merosakkan sesuatu hubungan antara manusia. Tetapi kalau namimah, dia lebih cepat daripada sihir. Hari ini, kita sebarkan sesuatu kepada orang A, kemudian kita pergi, esoknya kita pergi, ataupun hari itu juga kita pergi kepada yang B, kita sebutkan, kita ceritakan
kepada dia tentang apa yang tidak disebutkan oleh si A itu tadi, A dan B hari itu juga boleh putus hubungan persahabatan mereka. Dia adalah perkara yang paling cepat untuk memusnahkan, merosakkan dan memecah belahkan antara dua orang. Sebab itu ada di kalangan para ulama yang mengatakan ia lebih dahsyat daripada sihir. Dan apa kata Nabi SAW tentang dosa namimah ini? Nabi kata begini, ya jemaah, dalam kitab kita juga ada di situ pada halaman 444. Nabi kata pada sebuah hadis yang begitu ringkas, Nabi sebutkan la yadkhulul jannata namam, tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Maka jelas bagi kita, ia adalah perbuatan dosa, perbuatan dosa besar yang mana memutuskan hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim, yang memberikan ataupun mencetuskan permusuhan. Ini adalah perkara-perkara yang dosa, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim. Jadi perlu ditinggalkan. Kerana apa? Ia memudaratkan kita untuk akhirat kita. Kalau disebut di sini tidak masuk syurga, maknanya masuk ke mana? Dalam neraka. Dalam neraka. Dan dalam kitab kita ada jelaskan bagaimana jika ada orang yang datang kepada kita, kemudian dia menawarkan diri dia untuk melakukan adu domba. Dia tawarkan diri dia untuk dia buat perkara ini. Mungkin kan dia dengarlah, dia kata apa, kau tahu tak, hari tu aku dengar si B tu dia kata kau gini tau. Tak apa, nanti aku cakap balik dengan dia yang kau cakap gini, biar padan muka dia. Bila tahu langit tu tinggi ke rendah. Jadi hal ini, kalaulah ada di kalangan teman-teman kita yang dia pun sibuk-sibuk kan, nak balas balik ke, nak adu domba balik ke dan sebagainya, kita sebagai teman itu tadi perlu cegah. Perlu cegah. Tak apa, beginilah jemaah, kadang-kadang memang betul lah ada orang dia sebut benda-benda yang kita tak suka tentang diri kita. Itu biasa dalam hidup. Sebab tak semua orang akan suka kepada kita. Dan kita tak boleh please everybody. Kena ingat itu. Dan mungkin ada orang dia ceritakan ataupun dia sebutkan hal-hal yang tak sedap tentang diri kita. Mungkin hal itu langsung tidak ada. Kalau ada pun mungkin ialah benda-benda lama yang dulu kita dah taubat dan sebagainya. Dia ceritakan keburukan kita, beritahu kepada orang itu, orang ini dan sebagainya. Kita dengar, teman kita pun dengar. Teman kita tak puas hati. Dah sudahlah. Dia beritahu kepada teman kita. Tak perlu untuk kita balas balik. Sebab kita pun tak nak balas semula apa yang orang sebutkan tentang diri kita. Jadi dalam hal yang begini, ada 6 perkara yang diajarkan kepada kita oleh pengarang kitab. Dalam kitab kita ini, dia jelaskan kepada kita ada 6 perkara yang boleh kita lakukan bagi mengelakkan orang lain buat adu domba itu untuk kita. Sebab kadang-kadang adu domba ini, namimah ini, bukan kita yang buat, tetapi orang lain yang buat. Dan dia buat untuk diri kita. So, kita perlu elakkan hal itu. Dan apakah 6 perkara yang disebutkan dalam kitab? Dalam kitab kita ada, bermula daripada muka surat 444 hingga muka surat 445. Dan di situ disebutkan kita boleh benteng diri kita dengan 6 perkara. Ada 6 perkara yang boleh kita lakukan untuk benteng diri kita. Jadi, apakah perkara yang pertama dijelaskan kepada kita di sini? Pertama kan, bila ada orang tawarkan kepada kita, tak apa, nanti aku cakap balik dekat dia. Biar padan muka dia kan. Kan mulut dia seorang je. Makcik bawang, mulut aku pun makcik bawang juga. So kita pun, janganlah kita izinkan. Jangan kita membenarkan apa yang ingin dia lakukan tu tadi.
Ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. Ya, dalam kitab kita ada diletakkan di situ surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. Kenapa kita tidak kenapa kita tidak mengizinkan teman kita yang telah menawarkan diri itu tadi untuk dia melakukan adu domba? Sebab di sini orang yang mengadu domba adalah orang yang fasik. Ya, orang yang fasik dan persaksiannya tidak diterima. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. Apa kata Allah di sini? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah kata gitu dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa satu berita, apa beritanya? Kan? Yang kita sendiri tak jelas, adakah betul berita itu? Mungkin dia datang daripada seorang yang pengadu domba itu tadi. Maka di sini kita panggil ia sebagai orang yang fasik. Dan kita tak nak teman kita ini menjadi orang yang fasik. Sebab itu kita halang dia. Kita tak izinkan dia untuk melakukan pekerjaan sedemikian. Walaupun kita kata, alah Ustazah bukan saya yang buat, kawan saya yang offer diri dia nak buat tu kan. Okey apa? Tapi kita dah tahu dah. Orang yang begini dia panggil sebagai seorang yang fasik. Itu buat perkara maksiat. Ya, melakukan perkara dosa. Orang fasik maksudnya seorang yang beriman kepada Allah tetapi dia buat perkara dosa. Dan kita perlu halang teman kita daripada buat hal yang Nabi kata apa tadi? Tidak masuk syurga. Maka sebab itu, untuk yang kedua di sini, kan kita ada 6 perkara tadi. Perkara yang kedua, pertama, kita dah tak izinkan tadi. Kedua, kita cegah dia. Ya, kita cegah dia. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Luqman pada ayat yang ke-17. Iaitu, Luqman, dia nasihatkan kepada anak dia. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Luqman dia nasihatkan kepada anaknya, wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Sekarang kita tahu teman kita dia nak melakukan adu domba tadi kan. Maka kita juga tahu ia adalah perbuatan dosa besar. Perbuatan yang boleh membawa dia ke dalam neraka. Kita perlu cegah dia. Nasihatkan dia. Cakap pada dia tak perlu buat perkara-perkara yang begini. Tak apalah. Biar orang buat kita. Jangan kita buat orang lain. Sudah. Biarkan. Kalau dia nak buat dosa, biar dia buat dosa. Kita jangan sama-sama berdosa dengan dia. Okey, begitulah cara dia. Kita cegah. Baik, seterusnya yang ketiga ialah kita benci perbuatan itu kerana Allah. Kenapa kita benci perbuatan itu kerana Allah? Kerana Allah membenci perbuatan adu domba. Sebab itu Allah masukkan orang si pengadu domba ni kan ke dalam neraka. Kerana perbuatannya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Seterusnya, perkara ini yang tadi ditawarkan oleh teman kita kan, yang dia kata gitu-gini, tak semestinya apa yang orang itu sebutkan kepada kita adalah perkara yang benar. Orang sampaikan kepada kita, tak semestinya ia adalah perkara yang benar. Tak semestinya juga apa yang kita dengar itu betul daripada mulut teman kita. Yang mungkin, ya, orang kata, kawan baik kau tu cakap kau gini-gini tau. Dia kata apa? Dia kata macam ni kat aku. Dia kata, kau ingat Sakinah tu cantik sangat ke apa? Alah, hidung penyek. Action macam cantik lah gitu. Kawan tu datang pada kita, dia kata, kau tahu tak Sakinah? Si A tu kata kau tak cantik, hidung kau tu. Tapi, bila kita dengar tu kan, betul ke kawan baik kita tu tadi, dia cakap sedemikian?
Betul ke? Dia kata kita tak cantik. Betul ke gitu? Jadi di sini, kita jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Sebab itu, cara yang keempat ialah tidak berburuk sangka. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Allah larang kita sebagai seorang yang beriman ini, sebagai seorang Muslim, untuk berburuk sangka kepada orang lain. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Sebab kita pun tidak tahu duduk perkaranya, kita pun tak tahu, kita tak jelas betul ke orang itu ataupun teman baik kita ni, dia cakap sedemikian, jadi jangan kita buruk sangka. Elakkan. Kalaulah betul ada orang ni datang pada kita cerita benda yang bukan-bukan tentang teman kita yang cakap benda-benda tak baik tentang kita ni, pertama sekali, letakkan pada diri kita, jangan kita buruk sangka. Sebab apa? Kita ni dah lama kawan dengan dia. Belum tentu betul apa yang disebutkan oleh teman kita tersebut. Jadi, seterusnya, jangan pula kita ni bila tadi kan orang dah cerita, kita pun jadi triggered lah. Kita nak cari betul ke jangan. Kita pun sibuk kan stalk Facebook dia, IG dia kan. Tanya sana, tanya sini. Tak perlulah kita untuk cari kesalahan ataupun aib dia. Kalau tidak ada keperluan, tak perlu untuk kita sibuk-sibuk. Betul ke dia cakap aku gini? Kita pun tak boleh tidur malam, fikiran, sakit kepala, sibuk kita tengok Facebook dia, tengok IG dia kan. Kita mulalah #throwback, lihat gambar-gambar tentang kita berdua, ambil gambar sama-sama, sedih kita kan. Aku dah baik-baik dengan kau ni, rupanya kau ni jahat. Tak perlu kita ni nak ingat-ingat apa, sebab apa? Bila kita ingat-ingat begitu, ia akan menjadi titik permulaan untuk kita mencari-cari kesalahan teman baik kita. Yang mana ia berpunca daripada penyampaian orang kepada kita, cerita yang orang sampaikan kepada kita tentang teman itu berkata buruk tentang diri kita. Jadi jangan cari-cari kesalahan dia. Okey, seterusnya, kita pun tidak menyebarkan perkataan itu pada orang lain. Tadi ada orang beritahu kepada kita, kawan baik kita, dia cakap buruk tentang diri kita. Dah sudah, biar ia sampai kepada kita sahaja. Jangan kita sebarkan ia kepada orang lain. Kita pun telefon kawan kita kan. Siapa? Yang C pula. Dia kata, kau tahu tak? Cakap aku gini-gini tau. Alamak, biadab dia Kita pun cakap bukan-bukan. Ini dah benda tak baik, betul tak? Biadab dia tu dia tak tahu langit tu tinggi ke rendah Dengan aku jangan main-main tau. Depan je baik belakang na'udzubillah. Kita pun ceritalah benda-benda yang apa semua tu kan pada orang lain. Jadi seharusnya kita diamkan sahaja. Kita diamkan sahaja. Tak perlu untuk kita sebarkan dan cerita itu ini sehingga akhirnya benda yang tak seharusnya tersebar, ianya pun menjadi tersebar. Sebab apa begini, jemaah? Bila kita benteng dengan 6 perkara ini, ia akan menghentikan berlakunya permusuhan, berlakunya kerosakan di dalam sebuah ukhuwah, kan, persahabatan, hubungan kasih sayang antara manusia. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awalnya, syaitan amat suka kepada permusuhan. Syaitan suka kepada insan-insan yang saling membenci. Jadi kalau kita benteng dengan 6 perkara ini, insya-Allah, ianya dapat membantu kita untuk terus-terusan menjadi insan penuh kasih sayang, menjadi insan penuh kecintaan, agar kita menjadi hamba Allah yang sentiasa saling kasih mengasihi antara satu dan yang lain. Saya rasa itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keberkatan, dan juga setiap daripada diri kita yang mengikuti pengajian kita pada malam ini mendapat manfaat tentang menjaga lisan
daripada apa tadi? Adu domba. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil namimah. Okey, baik jemaah. InsyaAllah kita sambung perbincangan tentang menjaga lisan ini pada minggu hadapan. Ya, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti pengajian-pengajian yang dianjurkan di Masjid An-Naim. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.